Dr. 9 TV. Okey, teruskan menyokong Dr. 9 TV. Bagi sesi yang kedua ini dipersilakan moderator kita iaitu Berusaha Teknologis Dr. Mat Baharudin bin Abdul Rahman daripada Universiti Sains Malaysia untuk meneruskan acara kita. Dipersilakan. Dr. Wah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Syukur kita telah selesai 3 pembentang pertama. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada pengendali program konferens pada hari ini, bakal doktor, boleh saya panggil Dok Muhammad Azrin, Muhammad Azian, Dok Muhammad Azian Hussein. Tahniah antara orang kuat kita punya konferens pada pagi ini. Dan tidak lupa kepada Dr. 9 TV, PM Teknologis Dr. Nik Zulkarnain, antara orang kata platform yang paling canggih yang kita gunakan, Skype. Alhamdulillah semua berjalan lancar, tahniah. Jadi saya tidak mahu melengahkan masa, kita akan teruskan kepada pembentang yang keempat, iaitu Puan Zaliha binti Cik Mah, dengan tajuk daripada Kolej Komuniti Jili, dengan tajuk kajian kepuasan majikan terhadap graduan Kolej Komuniti Jeli. Tanpa melengahkan masa, saya persilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekejap ada echo. Okey. Boleh? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Yan, Encik Azian dan Dr. Bahar. Okey, saya akan membentangkan hasil kajian yang saya dah buat tahun 2018, iaitu kajian kepuasan majikan terhadap graduan Kolej Komuniti Jeli. Okey, saya bersama dengan Puan Rodiah akan membentangkan berkenaan dengan inilah. Okey, pertama sekali saya akan menerangkan berkenaan pembentukan kerangka kajian, iaitu yang mana kita nak memfokuskan kepada kepuasan majikan, yang mana kajian ni kita akan kaji daripada kemahiran teknikal, kemahiran insaniah dan dari segi pengetahuan. Okey, untuk kemahiran teknikal, kita akan tengok nilai daripada graduan tersebut berkenaan dengan cara mereka untuk menguruskan maklumat, cara mereka menggunakan komputer dan dalam pemprosesan, cara mereka untuk memilih peralatan teknologi, cara mereka berfikir secara kreatif dan inovatif, cara untuk membuat keputusan dan cara mereka dalam menyelesaikan masalah. Itu adalah kemahiran teknikal lah. Okey, daripada segi pengetahuan pula, pelajar dan graduan ini akan dinilai berkenaan dengan pengetahuan mereka dari segi teknikal berdasarkan keperluan kerja, cara untuk mengaplikasikan teknologi dan pengetahuan mereka dalam pengurusan tentang organisasi serta pengurusan berkaitan dengan bidang tugas ataupun skop yang mereka pelajari di kolej komuniti lah. Okey, seterusnya yang ketiga ialah berkenaan dengan kemahiran insaniah. Yang ni kita akan nilai daripada sikap pelajar itu sendiri, iaitu disiplin mereka dalam menjalankan tugas, kebolehan komunikasi dengan baik, kebolehan bekerja secara berpasukan, kebolehan untuk menguasai bahasa Inggeris, yang ni agak kritikal sikit. Lepas tu ketelitian dalam tugasan, pengalaman, nilai-nilai murni dan serta kemahiran keusahawanan lah. Okey, seterusnya saya menjemput Puan Rodiah untuk menyampaikan berkenaan dengan metodologi kajian. Okey, metodologi yang digunakan dalam metodologi yang kami gunakan dalam menjalankan kajian ini adalah
secara kuantitatif, menggunakan analisis deskriptif, untuk mendapat kita menggunakan juga populasi dan kaedah persampalan itu untuk mengumpulkan data. Reka bentuk soal selidik. Ya, soal selidik ini digunakan untuk pengumpulan data dan soal selidik ini dia ada beberapa tujuan, iaitu untuk menghuraikan sikap, pandangan, kepercayaan, perasaan dan tingkah laku pelajar. Dan instrumen soal selidik juga untuk memudahkan responden memberi kerjasama berbanding dengan kaedah yang lain lah yang kami rasakan. Ini berdasarkan pandangan yang telah dibuat sebelum ni. Dan soal selidik juga merupakan mekanisme pengumpulan data yang paling berkesan untuk mengetahui apa dan bagaimana untuk mengukur sesuatu konstruk tu lah. Dapatan kajian telah dilakukan ke atas data yang telah diperolehi dan dianalisis menggunakan SPSS versi 22, dan hasil dapatan kajian adalah seperti berikut. Kami dapat mengenal pasti tahap kemahiran graduan Kolej Komputer Jeli berdasarkan persepsi majikan, dan mengenal pasti tahap pengetahuan graduan Kolej Komputer Jeli berdasarkan sama je same. Lah. Iaitu tahap kemahiran. Yang kedua dari segi tahap pengetahuan pelajar, dan yang ketiga untuk mengetahui tahap kemahiran insaniah, soft skill di kalangan pelajar Kolej Komputer Jeli yang berdasarkan persepsi majikan lah. Analisis kuantitatif yang dijalankan melibatkan para responden yang terdiri daripada para majikan kepada graduan tersebut. Sebanyak 15 majikan yang terlibat dalam kajian ini. Dan persediaan awal untuk analisis data yang diterima telah disemak dan diperiksa bagi mengurangkan sebarang kesilapan semasa proses analisa, iaitu menggunakan SPSS lah. Sebarang kesilapan dalam proses kemasukan data dapat dielakkan kerana proses kemasukan data dijalankan secara online dan data telah disemak secara 2 kali oleh pegawai-pegawai yang terlibat dalam kajian ini. Sebarang persoalan mengenai item-item kajian ditimbulkan oleh responden juga berjaya diselesaikan dengan baiklah semasa proses pengumpulan data, analisa data. Okey, saya sambung untuk kebolehpercayaan kepada kita punya kajian, iaitu bagi menentukan sesuatu instrumen kajian itu tepat, bermakna ia dan mempunyai kebolehgunaan yang tinggi, instrumen tersebut mestilah mempunyai nilai kesahan. Kesahan bermaksud satu persetujuan antara percubaan untuk mengukur trade secara maksimum. Kesahan dan kebolehpercayaan adalah suatu kaedah untuk mengukur ketepatan dan kebolehgunaan item untuk mengukur pemboleh ubah yang diuji. Untuk kesahan kajian ini menggunakan pengiraan koefisien typo sikit. Kornbach Alpha, George dan Mallory 2003, Nunnally dan Palin 2011 menyatakan nilai alpha Kornbach mestilah melebihi 0.7, dan manakala dapatan analisis Kornbach yang dilakukan menunjukkan nilai bacaan kemahiran, pengetahuan dan kemahiran insaniah untuk kajian kita ini ialah melebihi 0.7, iaitu masing-masing seperti dalam jadual 1 ni 0.878, 0.865 dan 0.95 untuk setiap item yang kita konstruk yang kita dah fokuskan untuk kajian ni lah. Tak boleh next. Okey. Untuk analisis bagi demografik, iaitu taburan majikan, yang mana analisis demografik kita bagi mendapat kajian ni kita ambil daripada majikan yang menerima pelajar kita menjalani latihan industri
pada tahun 2014 dan 2015 untuk kajian ni, iaitu kita ambil dalam 15 majikan sahaja, iaitu semuanya swasta. Okey, untuk bidang kebanyakan majikan mengambil pelajar untuk bekerja ialah sebanyak 53.33% dari bidang fashion dan pakaian serta 46.67% ialah dari bidang pastry. Ini adalah kekerapan untuk pelajar diterima bekerja di tempat mereka menjalani latihan industri lah. Okey, seterusnya untuk gaji permulaan yang mana pelajar kita terima semasa mereka bekerja, majoriti dari lepasan kolej komuniti iaitu menerima sebanyak majoriti daripada lepasan kolej komuniti ini iaitu sebenarnya 93.3% diberikan gaji permulaan di antara dan melebihi 500. Rata-rata dari graduan yang menerima gaji di antara 500 hingga 1000 dan dari 1000 hingga 1500. Namun begitu, terdapat seorang graduan yang telah menerima gaji permulaan di bawah 500 dan terdapat juga seorang graduan yang menerima gaji melebihi 2000 di syarikat tempat mereka menjalani latihan industri lah. Okey, seterusnya untuk analisis deskriptif, okey, bagi mengetahui tahap kemahiran para graduan Kolej Komuniti Jeli. 6 item soal selidik telah disertakan dalam instrumen yang disediakan iaitu kemahiran pengurusan maklumat, IT, menggunakan komputer, memilih teknologi, berfikir secara kreatif dan inovatif, membuat keputusan serta menyelesaikan masalah. Dan bagi item pengetahuan pula iaitu pengetahuan secara teknikal, teknologi, pengurusan dan bidang tugas. Manakala bagi kemahiran insaniah pula seperti komunikasi, disiplin, kerjasama, ketelitian, kemahiran berbahasa, English, nilai-nilai murni, soft skill, kemahiran usahawan dan sebagainya lah yang disertakan semuanya dalam soal selidik yang kami takdirkan. Okey, dan analisis min yang bagi konstruk kemahiran mendapati bahawa minnya adalah 3.83 dengan sisihan piawai 0.384 iaitu mewakili nilai baik atau mahir. Okey, kebanyakan pelajar telah dikelaskan sebagai berkemahiran oleh para majikan mereka. Dan seperti yang boleh dilihat daripada jadual tu, ni konstruk bagi kemahiran yang menunjukkan min yang tinggi. Okey, seterusnya dari segi pengetahuan, rata-rata pelajar dikategorikan berpengetahuan dengan nilai min 3.75 dan inilah antara konstruk yang bagi konstruk pengetahuan. Okey, untuk menguji tahap pengetahuan pelajar, pengetahuan. Okay, next. Seterusnya dari segi kemahiran insaniah pelajar, kita boleh tengok dekat sini. Okey, minnya ada 3.87 dengan sisihan piawai 0.288. Dan okey. Next. Dan secara keseluruhan dengan konstruk-konstruk yang dikaji itu, kita mendapati bahawa pelajar Kolej Komuniti Jeli adalah berada pada tahap 4 iaitu baik dengan sisihan piawai yang seperti ditunjukkan dalam rajah tu lah. Okey, seterusnya ialah untuk pencapaian objektif dalam kajian ni. Mendapati bahawa keseluruhannya kepuasan majikan terhadap kemahiran graduan kita ialah tinggi, iaitu nilai minnya ialah 4.0. Dapatan ini selari dengan kajian Maki et al. 2015 yang merumuskan graduan yang berkeupayaan menguasai kemahiran mampu memperolehi pekerjaan dan mendapati kehendak pekerjaan. Justru objektif kajian adalah dicapai. Item-item yang diukur termasuklah tahap prestasi kerja secara keseluruhan, tahap kemahiran teknikal serta tahap kualiti kelayakan graduan Kolej Komuniti Jeli dalam bidang pekerjaan lain pada tahap yang boleh diterima oleh majikan masing-masing. Keputusan ini menunjukkan usaha yang dilakukan oleh pihak Kolej Komuniti Jeli dalam meningkatkan kualiti graduan telah menampakkan hasil daripada kolaborasi pihak industri
dalam program-program seperti jemputan pensyarah industri, program sakutan pensyarah serta penilaian projek pelajar oleh industri telah memberi impak yang positif dalam menjamin kualiti para graduan kita. Okey, ini adalah sumbangan dan impak kepada kementerian yang mana dapatan kajian ini membolehkan kementerian mengenal pasti bahawa arah tuju kolej komuniti adalah selari dengan lonjakan pertama dan keempat dalam PPPMPT 2015 hingga 2025. Okey, ini adalah dalam pembangunan pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025. Okey, ini adalah impak kepada institusi kita sendirilah di Kolej Komuniti Jeli yang mana dapat mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan sistem pengajaran dan pembelajaran kita. Walaupun secara keseluruhannya pihak majikan menilai tinggi graduan Kolej Komuniti Jeli dari segi kemahiran dan pengetahuan teknikal serta kemahiran generik, tetapi pihak Kolej Komuniti masih dapat mengesan ruang yang dapat dipertingkatkan lagi. Seterusnya kita mempunyai peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan kita dari segi teknikal dan kemahiran generik untuk memastikan graduan kita menepati semua kehendaklah di industri. Okey, ini adalah untuk majikan dan ini adalah objektif dan pencapaian yang kita dapat untuk pelajar itu sendiri, di mana pelajar dapat mengetahui keperluan dan harapan majikan mereka. Dengan itu, pelajar dapat melengkapkan diri sendiri untuk menambah baik kelemahan yang didapati dalam kajian seperti kemahiran bahasa Inggeris, kemahiran analitikal, kemahiran bekerja secara kumpulan, kemahiran pengurusan, ketelitian dalam tugasan kerja melalui usaha mereka sendiri dengan bantuan pihak kolej lah melalui pelbagai jenis program. Okay, pada masa yang sama, ini juga dapat meningkatkan kebolehpasaran pelajar di masa hadapan lah. Okey, batasan untuk kajian kita ni seperti yang kita tahulah sekarang ni banyak yang kita guna teknologi kan. Okey. Talian internet juga memberi kita memainkan peranan lah untuk kalau line internet tu laju, senang kita nak berurusan dengan majikan juga. Okey, untuk kajian masa hadapan, bagi menyempurnakan kajian kepuasan majikan ini, Kolej Komuniti Jeli bercadang untuk menambah bilangan responden dengan meminta bantuan graduan-graduan Kolej Komuniti Jeli untuk mengedarkan borang kepada majikan dan memulangkannya semasa convocation lah. Langkah lain seperti pengedaran kaji selidik kepada pihak majikan yang mengambil graduan Kolej Komuniti Jeli sebagai pekerja semasa lawatan latihan industri oleh pensyarah-pensyarah yang kita tugaskan untuk memantau latihan industri lah. Teknologi baru seperti kajian atas talian, aplikasi telefon seperti WhatsApp, Telegram dan WeChat juga dapat kita guna untuk meluaskan liputan kajian. Okey, sekian saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Okey, tahniah dan terima kasih kepada dua para pembentang yang membentangkan tajuk kepuasan majikan ataupun pihak industri dan dilihat 3 konstrak mencapai tahap 4. Jadi saya buka soalan kepada para pendengar yang ingin bertanya. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ada satu soalan pada saya lah. Saya nak tanya dalam konteks kajian yang dibuat ini, kerana kita dapati bahawa kalau kita tengok pada kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh pihak industri ataupun oleh pihak majikan, biasanya dia berubah-ubah dalam 10 tahun ke 10 tahun. Maksudnya contoh katakan tahun 1990, kemahiran berkomunikasi itu bukanlah satu kemahiran yang sangat penting. Tetapi kemahiran yang penting pada ketika itu hanyalah kemahiran dalam melaksanakan kerja secara bersendirian saja.
Tapi bila masuk tahun 1995, tahun 2000, tu kemahiran berkomunikasi itu menjadi satu kemahiran yang sangat penting. Tapi dalam laporan daripada Jobstreet pula mengatakan bahawa bila masuk ke tahun 2020, kemahiran komunikasi bukan lagi satu kemahiran yang penting, tetapi kemahiran menyelesaikan masalah itu dilihat lebih dominan daripada kemahiran berkomunikasi itu sendiri. Dan dijangka pada tahun 2030, kemahiran bekerja secara berkumpulan dan kemahiran berfikir secara computational itu adalah menjadi satu kepentingan pada pihak industri. Itu jangkaan mereka lah, dia abad punya zaman 4IR ini. So bagaimana jangkaan di pihak college community sendiri dalam konteks itu? Maksudnya kurikulum yang dibangunkan sekarang untuk di-meshkan ataupun disepadankan dengan keperluan industri pada tahun 2030 dan 2040. Okay, terima kasih. Okey, apa yang saya faham daripada soalan doktor tadi iaitu jangkaan kita untuk menghadapi graduan kita menghadapi alam pekerjaan 10 tahun, mungkin 10 tahun akan datang. Ya, Okey, ya. pada kita lah kan, sekarang ni kita di pihak College Community Jeli sendiri, kita ada buat sesi bersama dengan industri juga untuk semakan kita punya kurikulum dan juga dan juga kita melantik juga pihak industri sebagai kita punya penasihat dalam kita punya pemarkahan kurikulum kita lah untuk sesi yang sekarang. Dan benda ni kita buat secara berkala. Maksudnya kita akan panggil daripada semasa ke semasa untuk pihak industri serta alumni juga kita libatkan dalam proses untuk peningkatan kita punya kurikulum lah dari semasa ke semasa. Okey, dapat input daripada industri lah. Ya, betul. Okey, cuma soalan saya kedua, saya nak tanya dari sudut kajian ini dibuat, apa variable dia, pemboleh ubah yang digunakan dalam kajian. Saya terlepas slide yang pertama keluar tadi tu. Pemboleh ubah kita punya pembentukan kerangka kajian tu kah? Tak, pemboleh ubah yang digunakan. Analisis. Mengenai pasti kita punya tahap kemahiran teknikal pelajar, kemahiran insaniah dan daripada segi pengetahuan pelajar. Oh, okey. So kemahiran teknikal, kemahiran pengetahuan dan juga kemahiran Insaniah. Kemahiran insaniah lah. Ya. Okay, so kemahiran tu kemahiran teknikal lah, tahap kemahiran teknikal tu. Kemahiran teknikal. Ya, tahap kemahiran teknikal pelajar. Dan juga pengetahuan teknikal tu pengetahuan teknikal berdasarkan kepada keperluan kerja, teknologi dan pengurusan organisasi. Oh, okey. So maknanya pasal tadi saya dengar pasal construct tu tadi, maksudnya kemahiran insaniah lah sebagai contoh. So ada berapa construct yang membentuk kemahiran insaniah di sini? Construct untuk kemahiran insaniah. Sekejap ya, doktor. Ada 8. Untuk kajian ni terdapat 8 konstruk untuk kemahiran 6. Okey, 6 iaitu kemahiran pengurusan maklumat, kemahiran menggunakan komputer dan dalam pemprosesan maklumat, kemahiran memilih peralatan teknologi, kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif, kemahiran membuat keputusan dan kemahiran menyelesaikan masalah lah. Itu antara konstruk yang kita kaji untuk dari segi kemahiran. Kemahiran daripada kemahiran Soft skill, kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah. Sebab dalam pembentangan tadi mungkin masa pembentangan lah kot. Semasa pembentangan tadi kita saja sebut kemahiran. Kemahiran apa tidak dinyatakan. Sepatutnya kemahiran teknikal ke, kemahiran insaniah ke. Tak, yang ini untuk kemahiran teknikal. Tadi sorry yang Puan Rodia baca tadi adalah untuk kemahiran teknikal. Ini more to teknikal lah. Yang kemahiran konstruk untuk kemahiran insaniah lain pula. Ya, saya faham. Cuma saya nyatakan tadi, masa pembentangan tadi, ada dalam kalangan you all tu just maklum perkataan kemahiran saja, tidak
dijelaskan kemahiran teknikal. Oh, ya. Biar betul lah kemahiran teknikal. Okey, Ya, okey. doktor. Oh, kami Baik. Nervous. nervous. Biasa tarik nafas dalam-dalam. Okey, terima kasih. Sama. Okey, terima kasih kepada Profesor Madya Teknologi Dr. Khairul atas pertanyaan dan perkongsian yang bermanfaat tadi. Ada soalan yang ingin ditanya lagi ataupun boleh kita teruskan kepada pembentang yang seterusnya? Okey, Okey, saya dipersilakan. ada soalan ringkas saja. Okey, dipersilakan. Okey, so berdasarkan daripada laporan World Economic Forum, ada lebih kurang 75 juta kerja bakal pupus. So antaranya adalah kerani kemasukan data, setiausaha eksekutif pejabat, pekerja kilang dan sebagainya. Banyak lagi lah. Tapi dalam untuk kita memastikan para pelajar kita dapat berada di industri dengan gayanya ataupun mereka dapat position dia punya kemahiran di dalam industri. So ada beberapa kemahiran barulah yang kita perlu pelajari. So saya nampak daripada hasil pembentangan tadi kemahiran bentuk digital. Maksud dia kemahiran menggunakan teknologi termasuk teknologi maklumat juga sebagai pakar kepada transformasi digital dan sebagainya. So apakah penerapan kemahiran bercorak teknologi maklumat yang diterapkan supaya pelajar ada nilai tambah walaupun dalam bidang yang lain tetapi graduasinya dalam bidang lain tetapi diterapkan kemahiran teknologi maklumat dan juga analitik data ni. Silakan. Okey, untuk melihat kepada college kami lah, College Computer Engineering sendiri. So kita biasa untuk penerapan kepada teknologi ni sebab kita lain-lain bidang, lain-lain bidang dan tak semuanya pensyarah tu pakar dalam teknologi. So apa yang kita buat adalah kita menghantar pensyarah-pensyarah yang akan itulah supaya mendalami buat reskilling ataupun upskilling lah yang berkaitan dengan teknologi dan diorang balik bagi house training dekat pensyarah dan pelajar-pelajar. Itulah antara pendekatan yang kita ambil lah untuk memberi pendedahan teknologi yang latest kepada pelajar sampai kita mampu untuk setakat ni lah. Okey, terima kasih. Sama. Okey, terima kasih. Kita teruskan dengan pembentang yang kelima. Okey, diminta bersedia pembentang yang kelima. Dah habis. Alhamdulillah. Syahna saya. Okey, pihak pembentang keempat boleh tutup. Okey, baik. Untuk pembentang yang kelima, Cik Siti Nur Syuhanas binti Muhammad Nasri. Ya, saya. Daripada College Community Pasimas akan membentangkan satu kertas kajian bertajuk Impak Penggunaan Produk Neutral Herb Span Soap di kalangan peserta kursus. Yep. Okey, dipersilakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya akan membentangkan impak penggunaan produk Natural Herb Sponge Soap di kalangan peserta kursus pendek di College Community Pasir Mas. Okey. Sedikit pengenalan peserta kursus pendek didedahkan dengan cetusan idea, perniagaan dan pemasaran produk yang telah dihasilkan. Dan pasal produk ini amat mudah dan sangat praktikal dan dapat memberi gambaran yang lebih jelas kepada peserta kursus pendek sendiri. Okey, dan membantu pensyarah kursus pendek yang mengajar kursus berkaitan pemasaran produk untuk meningkatkan kefahaman pelajar atau peserta semasa proses pembelajaran sedang berlangsung. Dan sedikit pengenalan kepada sabun Natural Herbs Sponge Soap ni sebenarnya diwujudkan hasil ingredient ia adalah dalam kita menggunakan beberapa herba tempatan iaitu sebut manjakani, kacik Fatimah, boreh yang kita import daripada Bali dan sebut inai. Produk inovasi ini diwujudkan sebab kita memandang ibu bersalin dia ada menggunakan
mandian untuk ubi bersalin. Jadi biasanya mandian ni agak susah untuk carilah masa sekarang sebab menggunakan beberapa herba. Jadi kami melakukan sedikit inovasi di mana kami mengambil herba-herba yang digunakan untuk mandian ibu selepas bersalin tu kami masukkan untuk dijadikan satu sabun, dan sabun ni kami buat dalam bentuk sponge. Jadi dia senang untuk digunakan. Instead daripada sebelum tu ibu selepas bersalin dia tak pasal cari daun inai sendiri and then rebus baru boleh digunakan. Kami ambil herba-herba yang digunakan oleh ibu bersalin, kami buat dalam bentuk sponge di mana dia lebih senang digunakan. Instead daripada nak kena pergi cari, dia hanya beli dan boleh terus digunakan. Tetapi kebaikan selain itu, kebaikan herb sponge soap ni juga, dia bukan untuk ibu salin sahaja, digunakan untuk semualah, untuk semua sebab ingredient dia bukan untuk ibu bersalin sahaja. Dan kami juga telah membawa produk inovasi ini di peringkat pertandingan Perisa pada tahun 2018 dan memenangi medal perak. Okay, dan selepas itu kami membuat keputusan untuk mengambil produk ni dan ajar kepada peserta kursus pendek di College Community Pasir Mas. Okay, untuk objektif untuk kami membuat produk ini adalah untuk memudahkan dan meningkatkan kefahaman peserta dalam bidang pembangunan perniagaan dan pemasaran produk yang dipelajari. Sebab pensyarah ni telah didedahkan dengan bagaimana untuk menghasilkan sabun sendiri, dan kami mengajar peserta kursus pendek untuk menghasilkan sabun tersebut dan untuk mempelbagaikan produk keusahawanan yang boleh dipraktikkan oleh peserta kursus pendek. Okey, untuk pengetahuan, kursus pendek dijalankan di College Community Pasir Mas kebanyakannya adalah daripada segi kursus berkaitan dengan makanan ataupun lebih kepada 70% adalah daripada makanan lah. Jadi kami ingin mempelbagaikan lagi produk-produk lain selain daripada makanan untuk dipelajari oleh peserta kursus pendek. Jadi kami mengambil keputusan untuk membawa satu kursus lagi iaitu Natural Herb Sponge Soap ni lah. Dan untuk memupuk kreativiti dan semangat keusahawanan di kalangan peserta kursus pendek. Sebab kami melihat herb sponge soap ni dia boleh dibawa ke tengah. Dia boleh dipasarkan dan memang ada pasaran lah. Okey. Rasional membangunkan inovasi ini adalah untuk peserta, kerana peserta ni suka untuk mencari idea kursus pendek untuk penghasilan produk. Jadi dan kedua, ada penghasilan produk adalah penting sebagai titik permulaan perniagaan. Sebab peserta ni kadang-kadang dia datang dekat college community, dia sebenarnya untuk menaikkan, untuk mencari satu produk ataupun satu kursus yang boleh menjadi titik permulaan perniagaan. Peserta ni tiada berminat untuk melakukan perniagaan tapi tiada idea untuk menghasilkan produk apa ataupun untuk menjual. Jadi dia datang ke college untuk mencari idea produk itu sendiri, dan peserta biasanya menghadapi masalah lah dalam proses penyediaan projek tersebut. Okey, selepas kursus untuk pengetahuan, kursus ini dijalankan pada 7 Januari 2020 dan kami menyediakan dapatan kajian adalah mari borang kaji sidik yang diedarkan kepada seramai 15 orang, dan kami dan keputusan selepas kursus adalah kami ambil data pada 15 hari bulan Februari 2020. Okey, first adalah pengetahuan dari bidang kursus. Sebelum kursus adalah 40%, selepas kursus 75%. Kemahiran dalam kursus sebelum 30% dan selepas 85%. Yakin dalam menggunakan pengetahuan dan bidang pengetahuan dan bidang adalah 20% dan selepas 65%. Membantu dalam peningkatan kerjaya ataupun memulakan perniagaan adalah 35% sebelum dan selepas 80%. Membantu dalam memulakan ada perniagaan sebelum 25%, selepas 75%. Membantu mengembangkan perniagaan sebelum kursus adalah 15%, selepas kursus 70%. Dan untuk cadangan penambahbaikan adalah menambah lagi idea pembangunan produk perniagaan bagi produk-produk yang lain supaya peserta dapat mendapat gambaran yang lebih jelas untuk mencari
pelbagai lagi idea perniagaan dan kami juga mencadangkan produk ini juga dipasarkan melalui media sosial sebab sekarang musim pandemik ni kami mencadangkan juga produk ini kepada peserta untuk jual melalui media sosial seperti FB, Instagram. Itu sahajalah. Okey, itu sahaja daripada saya. Okay, terima kasih kepada kepada pembentang yang kelima dengan tajuk yang dengan tajuk yang amat menarik. Saya rasa ini memberi impak yang positif kepada kita punya conference yang mana ada research, ada inovasi di situ dan pastinya produk ini dapat bermanfaat kepada komuniti InsyaAllah. Dan saya rasa saya buka soalan untuk para panel. Kita ada panel daripada UPSI sama. Boleh berikan soalan dan pandangan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Tuan Moderator. Tahniah kepada pemakalah. Boleh saya tengok tajuk tak? Maaf ya, saya nak minta scroll balik. Boleh saya lihat tajuk? Sebentar. Okey, nampak ke? Okey, nampak. Sebenarnya apabila saya melihat tajuk tadi impak penggunaan produk natural herb sponge soap ni, sebenarnya saya lebih kepada saya sebenarnya tertunggu-tunggu apakah sebenarnya kandungan bahan tu. Bila kata herba ni kita akan tertanya-tanya tau sebenarnya apa berasaskan herba apa, adakah dia tumbuhan tradisional? Kita nak tahu juga kan, dan apa herbs tu saya sebenarnya tertunggu-tunggu tapi saya tunggu-tunggu tapi nampaknya macam tak ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan tadi saya difahamkan ada diimport bahan daripada Bali kan, dari Bali tu. Betul? Bahan apa tu? Okey, saya jawab soalan untuk pertama ya, Puan. Okey, untuk bahan-bahannya kami menggunakan soap base. And then kita ada menthol crystal dan ada essential oil iaitu kami menggunakan lavender, ada serbuk manjakani, ada serbuk kacik Fatimah, serbuk inai dan boreh yang saya diimport daripada Bali itu adalah serbuk boreh. Di mana serbuk boreh ni dia mengandungi kulit kayu manis, beras perang dengan halia dan sedikit clove. Bahan-bahan ni adalah biasanya digunakan untuk di spa di Bali lah. Dia untuk satu adalah untuk circulate atau semilit dia punya blood circulation untuk memanaskan badan. Dan kita juga menggunakan antifungal lah dalam bahan-bahan untuk natural herb sponge soap ni. Okey. Terima kasih. Saya bertanya kenapa sebab saya melihat tajuk tu impak penggunaan produk. Jadi ini saranan saya adalah lebih baik juga ya. Saya sarankan untuk dijelmakan tu dalam pembentangan sebab kita tertanya-tanya apakah herba itu, apakah khasiat dia dan manfaatnya. Kemudian saya juga berfikir mengapakah kita perlu mengimport bahan daripada Bali sedangkan kandungan bahan yang terdapat dalam kita sebut apa tadi? Boreh. Boreh, ya. Yang disebut itu dominan sebenarnya dalam kita kata herba-herba tempatan ni. Ataupun mungkin memikirkan bahan alternatif sebagai pengganti kepada bahan yang dieksport dari Bali tadi supaya kita dapat menggunakan sepenuhnya bahan-bahan tempatan. Okey, itu saja saran saya. Apa pun tahniah dari saya. Okey, terima kasih. Satu cadangan yang amat menarik. Kami akan terus improve lah untuk produk inovasi ni. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Dr. Halini daripada UPSI antara panel utama kita untuk paper-paper selepas ini. Dan saya buka lagi soalan kalau ada. Dipersilakan. Okay, nampaknya para panel, para pihak pelanjar tidak ada. Jadi boleh kita teruskan kepada pembentangan yang terakhir iaitu Encik Muhammad Syaridan binti Muhammad minta maaf. Encik Muhammad Syaridan bin Muhammad Syarif daripada Politeknik Peramperai
dengan tajuk kajian beliau Solar Fertilizer Sprayer Machine ya. Dipersilakan Encik Muhammad Syaridan. Baik, terima kasih moderator TS Dr. Bahar. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Sekejap ya, saya share skrin sekejap. Boleh nampak ya? Okey, boleh nampak, boleh teruskan. Okey, terima kasih. Okey, saya teruskan dengan pembentangan, insyaAllah pembentangan ke-6 dan yang terakhir untuk sesi kita kali ini. Okey, tajuk kajian saya ataupun inovasi saya adalah Solar Fertilizer Sprayer Machine. Dan nama saya Muhammad Syaridan Muhammad Syarif dan saya daripada Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang ya. Okay, untuk introduction, in the current era of globalization, the agriculture sector is a synonymous occupation among Malaysians. Agriculture is a fundamental pillar of human life in terms of food, financial and economic resource. The slogan of agriculture is business is of course the truth. This situation is which agricultural activity becomes a business can occur when the production of agriculture produce or these traders has not only exceed their living expenses but has also benefit the businessman. It's aimed to transform nation from an industry country to a country of agriculture. By engaging in the agriculture-based activity, one can generate more income than just personal income. The people needs to be more encouraged to take risks and start serving the lands. Background of the problem: the absence of a potentially efficient machine for the process of spraying paddy fertilizer can be identified as the background of the problem faced by farmers. Some of the causes for problem which existing machines are as follows. Existing machines do not follow procedures for greenhouse effects. The cost of fuel used on existing machine is high. The cost of maintenance also is high. Kat sini maksudnya bukan kata tak ada mesin. Kita ada mesin sebelum ni. Cuma kita banyak menggunakan petrol untuk generate kita punya mesin tu. Jadi saya dengan grup saya come up dengan solar system untuk nak mengatasi penggunaan petrol ni. Okay, the objective of the project: produce an environment friendly sprayer fertilizer machine. Produce a sprayer fertilizer machine that does not require the expensive fuel and reduce maintenance costs. Scope: this machine is suitable for liquid fertilizer only. This machine can work with solar energy and battery only. This machine can handle the maximum number of fertilizer weighing only 60 liters. Okay, for the literature review, this is the comparison of existing sprayer machine. Kita ada model A, model B dan model C, dan yang first model A menggunakan tenaga manusia, yang B gunakan petrol dan C also gunakan petrol, dan ini dia punya mekanisme dia lah. Yang ini kita compare mesin yang sedia ada. Okey, ini adalah design mesin yang kita buat. Untuk metodologi, okay, di sini dia punya full assembly. Kat mana kita ada sini panel solar. Ini adalah tangki untuk baja, liquid baja ataupun fertilizer tu. Dan ini dia punya sprayer lah. Dan belakang ni kita ada untuk bateri solar dan dia punya mekanisme untuk solar punya sistem. Motor semua kat belakang ni lah. Okey, ni bill of material dia. Kita ada tong, kita ada bateri, pump, penutup and extra lah. Solar controller. Ini dimension drawing dia. Okay, project application flowchart. So first of all, kita open the barrel and put water plus fertilizer in the barrel. Close the lid properly and make sure the solar socket is removed before use. Connect the pipe to the mist blower and then socket is connected to the pump.
press switch on blower, then press switch on pump at the left side barrel. Finally, the machine can operate and start the fertilizing activity. After use, remove the socket, blower and pipe. Insert the solar control socket into the pump for charging. Ini kita ada dua sistem lah. Satu kita charge dulu, masuk ke dalam bateri. Lepas tu kita cabut, kita guna, ataupun kita boleh direct sekali pun boleh. Maksudnya kita tak payah cabut, kita just jalan sambil bateri function untuk jalankan pump, sambil solar charge untuk bateri. Dan bateri ni kita guna bateri yang untuk solar, bukan bateri yang biasa punya tu. Okay, this is the cost estimation. Overall total cost RM670. Ini total cost lah, bukannya harga kita jual ke apa. Ini total cost untuk kita buat satu sprayer. Okay, for data analysis, there are three main parameters in the project objective that form the basis of the design of the solar fertilizer sprayer machine are to produce environment-friendly sprayer machine, to produce do not require full expenditure costs, and to produce fertilizer sprayer machine low cost maintenance. Okay, kat sini saya buat 3 ujian ataupun test masa yang diambil daripada 3 individu berbeza, yang mana ini adalah student-student saya lah. Okay, yang first kita guna solar fertilizer, kita ambil masa lebih kurang 1 jam 30 minit. Ini kita guna 2 liter botol, 2 liter baja, kuantiti baja. Dan untuk electric sprayer kita guna 45 minit, dan untuk engine sprayer kita guna 1 jam. Okey, yang ini untuk solar fertilizer kenapa 1 jam 30 minit? Sebab kita ambil masa untuk dia charge sekali. Ini untuk first time kita charge. Dan lepas tu kita run, dia tak sampai tahap ni lah. Ini dalam bentuk chart. Okay, to measure the spray time for a newly created solar spray machine, the time limit is set at 30 minutes. The time taken for the machine to remove all the fertilizer found in the machine storage tank. Table 4.3 shows the time taken by the machine to spray fertilizer in the storage tank on the machine used in process. Maksudnya kali ni kita guna stopwatch pula. Kita bagi masa 30 minit, kita nak tengok berapa banyak baja dalam bentuk liter yang boleh dihabiskan dalam masa 30 minit tu. Okay, kalau kita tengok dalam 5 liter, kita hanya memerlukan 4.45 minit saja. And then 16 meter, 14.15 minit untuk 16 liter tank. Maksudnya full tank lah. Tadi kan kita dekat scope, saya ada terangkan yang 16 liter saja. Okay, untuk discussion, 3 series of different tests were performed in one paddy field to compare the spraying time for the fertilizer by recording the time taken on each specific liters. This test also compared the spraying time of the fertilizer using 3 different types of machine. It can be observed that the time for fertilizer spraying using the solar fertilizer spraying machine is faster than the initial time for 30 minutes of the allocated time. During the observation and testing period, it was found that this solar fertilizer spraying machine does not require any fuel expenses because the machine does not use fuel such as petrol around the machine. The solar spray fertilizer machine is an environment-friendly machine because it's only operates using solar by generating solar power. For the conclusion, agriculture is the main economic sector for the people in the northern part of Peninsular Malaysia. Agriculture activities involve farming, fishing and forestry. For this area, farming is planting paddy field. Therefore, to increase the rate of paddy production, various measures are used, including paddy machine, ploughing machinery, paddy seed spraying, pump, fertilizer, and pesticide. In conclusion, solar fertilizer spray machine was created to facilitate the process to reach cultivation in this area. Okey, itu saja untuk pematangan saya kali ini. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang terakhir yang tajuk solar fertilizer sprayer machine. Projek ini dilihat mempunyai unsur inovasi yang menarik di mana ia menggunakan elemen solar di sini. Dan tahniah, pembentang juga telah menunjukkan data-data uji lari, perbandingan dan sebagainya. Jadi saya minta para peserta lain boleh bertanya
untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan projek ini. Saya persilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Muhammad Syaridan. Ya, saya. Tahniahlah pertama sekali atas projek solar fertilizer sprayer machine ni. Terima Saya kasih. tertarik dengan reka bentuk layout yang telah ditunjukkan tu tadi. Kita boleh tengok lagi sekali kot layout tu yang gambar mesin. Yang ni ya? Yang ni. Okey. Saya cuma terfikir tentang design ni. Ya. Mungkin kalau boleh ditambah baik lagi lah cadangan tu. Rasanya mungkin tak perlu untuk kita bawa sekali dia punya panel solar tu lah. Panel solar kan warna biru kan. Yang panel solar tu. Ya. Sama semasa kita nak spray tu. Pasal panel solar tu tujuannya adalah untuk mengumpul cahaya matahari kan. Dan sel solar apa semua tu untuk dimasukkan untuk charge bateri. Ya. Bila bateri dia dah full charge, instead kita just guna bateri tu lah untuk nak ni. So kemudian bila dah bateri tu dah habis, dia punya power dia, so kita boleh charge balik di tempat mungkin untuk dengan menggunakan solar tu lah. Tak akan nampak berat sangat. Itu pandangan saya lah. Okay. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Doktor. Okey, terima kasih kepada Profesor Madya Teknologi Dr. Khairul. Satu pandangan yang baik untuk menambah baik lagi atau menjadikan satu projek yang kedua yang lebih berinovasi lagi. Ada soalan lagi yang ingin ditanya? Saya buka lagi satu soalan. Dipersilakan. Dia kalau Prof Moderator, Dr. Moderator, kalau di Kelantan saya nak tambah lah, ada satu projek lah yang dibuat oleh ex student daripada UMK, Universiti Malaysia Kelantan. Dia ada buat projek menggunakan drone untuk racun dan juga untuk sungai padi. Dia ambil masa tak sampai seminit pun untuk satu ekar. Itu sangat menarik lah, mungkin boleh tengok, boleh rujuk lah. Okay, terima kasih. Ya, sama-sama. Sebenarnya kalau ikutkan tu, drone tu kat Sabak Benam pun dah banyak guna. Even dekat tempat saya kat Kedah sini pun ada banyak guna. Cuma sekarang dia punya kadar sewa dia tu agak mahal sikit lah kalau tengokkan kan. Tapi so far memang itu satu inovasi yang bagus juga tu guna drone tu sebenarnya. Sebab tak silap dalam majalah 3 dulu pun dia ada buat pasal tu saja dekat Sabak Benam. Betul. Mungkin boleh diinovasikan lagi kepada penggunaan solar tu kepada drone tu kot. Ya betul. Itu saya setuju. Betul tak? Ya, boleh diterima. Mungkin dijadi buat pelbagai guna produk ni. Mungkin boleh dipasang di drone dan sebagainya. Okey. Saya rasa itu satu perkongsian yang baik. Okey, saya ada satu soalan. Ya. So berdasarkan kajian tu saya tengok memang ada potensi lah inovasi yang dibangunkan oleh Encik Muhammad Syaridan. So ada commercial value di situ dan juga mungkin kita boleh adaptasikan dalam industri yang sebenar. So kalau diikutkan perancangan dengan kajian yang dibuat, okey, apa cadangan untuk mengkomersialkan hasil inovasi ini, ataupun mungkin ada perancangan ataupun strategi yang ingin dicadangkan ataupun masa depan lah untuk kita sama-sama mengetengahkan inovasi ini untuk digunakan di dalam komuniti, sebab dia melibatkan mungkin agak kos yang agak rendah supaya boleh diaplikasikan oleh masyarakat. Ya, betul. Terima kasih, Doktor. Sebenarnya macam ni, Doktor, untuk pengetahuan semua, pihak Maldi dengan Politeknik Subang Berai, kita ada macam joint venture tau. Maksudnya Maldi dia akan open grant maksimum 10,000 untuk kita, tapi dia more kepada projek student. Dia tak adalah kepada projek syarah. Untuk kita apply grant tu untuk kita buat berkenaan dengan ni lah, dengan pertanian ni. Contoh yang kita dah komersialkan sebelum ni yang berjaya, kita jual dekat AKS, bukan projek saya punya kawan, mesin kupas kulit kacang mentah kan, yang goreng kan, untuk buat dia orang buat sambal pecal tu kan, kuah kacang tu. Okey, mesin tu dia orang
buat simple je. Dia buat motor, dia gunakan sikat rambut yang bulat tu je sebagai dia punya brush. Tapi memang boleh kata 99% kulit kacang tu tanggal, dan usaha sama dengan Fama masa tu, dan kita pergi buat showcase, kita pergi present. Ada usahawan tu, entrepreneur tu, makcik tu sanggup beli dengan harga 7,000 masa tu. Dan lepas lah, macam yang projek saya ni pun, kita tengah apply untuk grant, untuk macam doktor cakap tadi lah, untuk memulakan, untuk cuba commercializekan dia. Okey, terima kasih atas penerangan tu. Tapi memang saya, pada pendapat saya lah, sebenarnya banyaklah inovasi yang kita buat sebenarnya untuk kita boleh ketengahkan. Banyak potensi ya. Kadang-kadang bila kita tengok lah, kalau nak tengok dari sudut effectiveness tu, kita kena ambil masa lah. Tetapi dari sudut doable. Doable maksud kat sini, secara asasnya produk itu mempunyai fungsi. Okey. Dan kita bangunkan dengan kepakaran kita sendiri. Itu yang saya nampak lah. Sebenarnya cara kita nak ketengahkan juga, kita kena ada satu strategi di mana kita boleh terapkan elemen-elemen keusahawanan di kalangan pelajar kita. Walaupun pelajar yang meneruskan ataupun mempunyai kemahiran teknikal, tetapi beliau seharusnya perlu mampu memikirkan secara keusahawanan supaya mereka tidak dipermainkan oleh orang tengah, ataupun dia hanya pakai teknologi yang kita dah buat dengan kita spend berapa lama masa dah, dan akhirnya mengambil kesempatan terhadap kepakaran dan inovasi yang kita ada. Jadi saya rasa dalam masa yang akan datang mungkin kita boleh ketengahkan lah, walaupun inovasi tu nampak simple, tetapi inovasi tu kita kena bangga dengan hasil usaha kita sendiri, dan kita cuba tingkatkan kualiti produk inovasi kita untuk diterima pakai sekurang-kurangnya di peringkat nasional. Okey, itu pandangan saya lah. Okey, tahniah. Baik, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Profesor Madya TS Dr. Nick Zulkarnain atas cadangan dan buah fikiran. Jadi kenalah dengan kita punya conference ini, iaitu Research, Inovasi and Community CORIC 2020, di mana kita akan bergerak sebagai satu NGO Dr. 9 TV dengan sokongan padu daripada rakan industri. Pada hari ini kita dah ada rakan industri yang sudi bersama kita, iaitu Kopi Nano. Kopi Nano daripada Taman Merbau, Kok Lanaz, berdekatan Kolej Matrikulasi Kok Lanaz. Jadi pastinya CORIC ini akan menjadi lebih mantap dengan adanya pelbagai industri bersama. Jadi saya ucapkan terima kasih terutama kepada pengendali program pada hari ini, pengendali conference pada hari ini, Muhammad Azian Hussein daripada Kolej Komuniti Pasimah, dan juga rakan-rakan daripada Kolej Komuniti Kuala Terengganu, Kolej Komuniti Jeli, Politeknik Sebang Perai, dan juga panel daripada UPSI yang diundang khas pada hari ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan diserahkan kepada pengendali conference. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Yang Berusaha Teknologis Dr. Mat Baharudin bin Abdul Rahman dari USM yang telah meneruskan untuk acara kita, iaitu bagi sesi pembentangan kedua, bahagian yang kedua, bersama dengan pembentang-pembentang dari Kolej Komuniti Jeli dan juga Kolej Komuniti Pasir Mas dan juga Politeknik Sebarang Perai. Maka berakhirlah untuk sesi pembentangan kita pada pagi ini. Maka tahniahlah kepada semua pembentang-pembentang yang telah berjaya membentangkan kertas penyelidikan dan juga inovasi yang diketengahkan dalam seminar ini, dan kita berketepatan dengan nama seminar kita adalah The First Virtual Conference of Research, Innovation and Community 2020, dan tema kita adalah Research and Innovation for All. Jadi saya serahkan kepada Dr. Nick untuk meneruskan acara yang berikutnya. Sekian, dipersilakan Dr. Nick. Okay. Okey, terima kasih pengendali conference kita pada kali ini, iaitu conference, the first ever conference, virtual conference on research, innovation and community, atau singkatannya CORIC 2020. So anjuran Dr. 9 TV. Terima kasih kerana
meluangkan masa untuk menjadi pengendali pada sesi konferens kali ini. So tahniah. Okey, dan saya rasa perkongsian kita kali ini persiaran lah, bersiaran semasa sepanjang 2 hari ini dari pelbagai tempat ataupun banyak pelibatan daripada College Community Pasir Mas, daripada College Community Kuala Terengganu, daripada College Community Jeli, dan juga kita ada peserta daripada UPSI UPSI dan juga di Perak, Universiti Pendidikan Sultan Idris, dan juga daripada industri kita bersiaran, dan juga dari Kopi Nano, dari Kot Lanas, dan Kota Baru, saya sendiri dari Kota Baru, dan daripada USM TS Dr. Baharudin, dan Politeknik tadi pembentangan yang amat menarik sepanjang 2 hari ini. Banyak perkongsian yang kita boleh dapat dan juga mungkin dapat memberi manfaat kepada bukan sekadar kepada ahli penyelidik atau pendidik seperti kita, tetapi jika dapat dikongsi mungkin ada peluang dan ruang untuk kita implementasikan penyelidikan kita dan memberi input kepada pelaksanaan projek di industri atau komuniti. Dan juga ucapan terima kasih juga atas komitmen dari seluruh jawatankuasa penganjur, the first virtual conference on research, innovation and community. Tahniah juga kepada semua moderator kita, Profesor Madya Technologies Dr. Khairul Azhar Mak Daud daripada Universiti Malaysia Kelantan, dan TS Dr. Mat Baharudin daripada Universiti Sains Malaysia, dan Cik Mazian dari College Community Pasir Mas atas komitmen yang tinggi sepanjang mengendali ataupun terlibat dalam conference kita pada kali ini. Dan tidak lupa juga tahniah juga kepada semua peserta dan pembentang yang membentangkan kajian yang menarik, berguna dan semestinya bakal memberi impak kepada kita semua, terutamanya kepada seluruh masyarakat dan komuniti, agar kita boleh mengetengahkan hasil inovasi kita di peringkat bukan sekadar di peringkat tempatan, mungkin malah di peringkat antarabangsa juga. Dan sesuai jugalah seperti kata Cik Azia kita, tagline conference kita adalah Research and Innovation for All. Jadi kita kena ketengahkan innovation dan research kita ni. Okey, dan bagi pihak penganjur, Dr. Nine TV ingin mohon maaf atas segala kekurangan dari pihak kami sepanjang penganjuran program ini, dan diharapkan kita dapat berjumpa lagi di lain masa dengan perkongsian yang lebih menarik berkaitan dengan penyelidikan, inovasi juga pendidikan kerana pendidikan tu ada asas kepada pembangunan tamadun ataupun masyarakat. Dan akhir kata, selamat maju jaya semua, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, silakan balik kepada Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, kita teruskan Dr. Nik untuk sesi apa tadi? Untuk respon daripada pembentang dan juga boleh kan kita nak boleh. Kan kita tertinggal sebenarnya masuk sikit. Okey, jadi siapa kita akan selitkan dalam video nanti. Okey, jadi saya selaku pengendali dari College Committee Pasir Mas mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nik ataupun Dr. Nine TV yang dapat bersama-sama dengan pensyarah-pensyarah dan juga warga pendidik dari College Community dan Politeknik, dan alhamdulillah kita telah berjaya melaksanakan seminar ini ataupun seminar korik ni dengan pelibatan lebih kurang kita ada 15 paper ataupun 15 kertas penyidikan, 13 adalah kertas penyidikan dan 2 adalah daripada penyidikan yang betul-betul inovasi lah. Jadi ini adalah satu permulaan yang sangat baik lah, dan insya-Allah kita akan teruskan lagi kita punya conference ini untuk tahun hadapan dengan pelibatan yang lebih ramai lagi insya-Allah dengan institusi yang lain, dan kita juga ada rakan-rakan strategik daripada College Committee di Selatan Tai yang memang kita ada buat kolaborasi bersama. InsyaAllah akan bersama-sama juga untuk join korik ini pada tahun hadapan, dan saya akan buat persiapan lebih awal lah untuk mohon proses berkenaan lah insyaAllah. Mudah-mudahan kita akan terlaksana menjadi satu conference international Dr. Nik insyaAllah. Jadi terima kasih juga kepada Dr. Nik dan tim semualah, Dr. Bahar dan juga Dr. K dan juga rakan-rakan doktor daripada UPSI lah semua. Alhamdulillah saya sangat orang kata satu yang
nak balas macam mana, Allah Subhanahu Wa Taala saja yang dapat membalas semua jasa dan juga sumbangan ke dalam penganjuran kita kali ini, insya-Allah. Jadi saya teruskan dengan komen daripada pembentang-pembentang, mungkin daripada College Komiti Jeli. Persilakan Puan Nur Mahiran, mungkin Ustazah nak bagi respon sikit berkenaan penganjuran kita sepanjang conference hari ini. Buka speaker. Okey, terima kasih pada semua yang menganjur conference pada 2 hari lah berturut-turut, semalam dan hari ini. Saya terpanggil untuk membuat kajian ini memandangkan sudah lama saya tak buat sebab baru balik ke Kelantan lah, mungkin belum ada tim yang sesuai lagi. Jadi saya membuat kajian ini memandangkan pada sekarang ini banyak sangat isu-isu berkaitan dengan disiplin ataupun kelakuan manusia yang kurang mendapat perhatian. Ekoran daripada benda-benda yang mungkin kita buat inovasi, iaitu inovasi yang kita laksanakan benda-benda yang canggih yang boleh melalaikan sebenarnya kepada belia-belia ataupun generasi baru. Di samping ada inovasi yang canggih, maka kita perlu juga kepada sandaran lah, iaitu kembali kepada agama lah. Jadi dua perkara yang berbeza Jadi saya membuat kajian tajuk inilah. Terima kasih Puan Nur di atas kajian yang telah disumbangkan dalam conference kali ini. Okey, dan seterusnya dipersilakan Puan Zaleha komen sikit ataupun kita nak minta juga refleksi daripada Puan Zaleha. Silakan respon lah, komen lah tentang conference kita. Okey. Buka mic. Minta buka mic. Assalamualaikum semua. Lupa nak buka mic. Okey, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Profesor Madya, Dr. K, Dr. Nick dan Dr. Bahar. Juga Cik Ian lah sebabnya memberi komen-komen yang boleh meningkatkan lagi kami punya kajian lah. Dan terima kasih juga untuk jemputan dalam penganjuran virtual conference ni. Okey, terima kasih. Okey, kita teruskan Dr. Nick kepada komen Dr. Bahar sekali lah. Boleh bagi sedikit komen. Okay. Terima kasih pihak penganjur. Dengar ke? Alhamdulillah. Sujud syukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita rancang Tuhan permudahkan. Jadi saya melihat kepada apa yang berlaku ini adalah satu perjalanan yang dipermudahkan. Dia bermula apabila kita bersama dengan College Komuniti Pasimah Cawangan Rantang Panjang, bermula dengan bangkit penulisan modul ilmiah. Dan seterusnya dalam masa yang sama pihak college telah merancang untuk menerbitkan jurnal Lentera, betul tak? Ya, betul. Jadi jurnal itu telah berjaya diterbitkan dan dalam masa yang sama kita ingin menjadikan satu conference ataupun pada asalnya panggil seminar maya dan telah diangkat derajat kepada conference dan pastinya masa hadapan dia akan pada tahun hadapan akan menjadi conference peringkat antarabangsa bila ada hubung jalin dengan beberapa negara sekitar. Jadi sebenarnya Dr. 9 TV ini adalah satu platform yang sudah sedia ada untuk perkongsian akademia secara ilmiah dan saya telah dijemput beberapa kali dan berlaku pada hari ini telah bermakna telah berjaya apa yang diminta oleh Dr. PM Dr. Nick sendiri. Dr. Nick, terima kasih. Dan yang paling menarik saya telah bersama dengan beberapa pesyarah daripada UPSI sebelum memberjayakan jurnal IJTVET dan pihak
yang daripada UPSI juga ingin memberi sokongan padu kepada projek yang sebegini. Dan saya ucapkan tahniah, ini merupakan satu platform yang terbaik. Dan saya minta semua teruskan beri sokongan kepada Qorik ini, dan kemungkinan besar dia akan ada timbul lagi anak I di depan, International Qorik pada tahun hadapan. Dr. Nai Dr. Nai TV pastinya akan jadi penggerak utama, dan saya ucapkan terima kasih, dan itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih semua. Terima kasih kepada Dr. Bahar. Jadi kita ada juga satu lagi wakil daripada Politeknik. Kalau boleh kita nak dengar juga pandangan daripada Cik Syaridan lah, mewakili Politeknik. Tadi dah committee. Okey, silakan. Okey, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada semua, kepada panel, kepada pembentang terutama kali. Dan benda ni betul lah Allah nak gerakkan Kebetulan saya pergi rumah Dr. Bahar 2 hari lepas. Sembang-sembang dia discuss, dia cakap nak join tak conference. Kebetulan saya pun ada paper masa tu. Lepas tu saya kata boleh ya kalau boleh. Dan dipertemukan kita kat sini. Alhamdulillah. Saya pun tak sangka. Boleh 2 hari je. Dr. Bahar rancang-rancang dia bagi nama. Saya tengok start semalam, saya tengok yang first session punya. Saya kata okay, next besok aku pula kan. Saya kena prepare. Dan Alhamdulillah berjaya jadi benda macam ni. Saya pun tak sangka lah sebab saya ni masuk secara kebetulan. Saya menumpang. Menumpang masuk saya. Betul Dr. Bahar cakap okey boleh join sekali. Alhamdulillah boleh diterima dengan semua sahabat-sahabat semua. Terima kasih lah. Benda ni memang bagus sekali bagi saya. Cuma pengalaman baru lah untuk saya sebab selalu tengok student present kat kita. Visual macam ni kan. Bila saya present tadi baru saya rasa betapa sunyinya present seorang-seorang. Ya. Ya kan? Kita rasa Nama baharu. macam kita cakap depan dinding. Sebab apa semua mic kita off, presenter saja on. Dia rasa bunyi krik-krik je. Saya kata macam dia tak ada vibe tau. Vibe tu tak ada. Kan kalau kita present depan orang ada bunyi orang respon terus kan. Yang ni saya kata macam ni agaknya kalau student semua present depan aku kan. Tapi terasa lah kan. Tapi memang pengalaman baru lah. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Betul lah saya dapat join. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Syaridan. Okey, so saya teruskan kepada Dr. Nik. Saya serahkan kepada Dr. Nai TV. Okey, terima kasih dengan feedback tu. Mungkin ada lagi satu feedback yang saya nak dengar ni yang daripada yang present ni secara pairing ni. Mungkin rancangan dia tadi. Malaysia present ni, so mungkin koordinasinya tu macam mana dan juga apa feedback dan harapan lah kata program sini sebab ni kita the first time yang kita buat ni ya. So kita mungkin boleh tambah baik ataupun mungkin cara-carangan yang kita boleh laksanakan di kemudian hari. Okay. Silakan. Silakan. Okey, terima kasih kepada semua. Jadi kami pun sama juga sebenarnya. Kesnya kami pun dapat tahu tentang conference ni pun dalam masa seminggu. Jadi kami pun sebenarnya buat paper pun dalam masa seminggu juga sebenarnya. Tak tahulah seminggu tak lebih kurang lah kami nak tambah baik semula kan. Tapi Alhamdulillah feedback semua daripada doktor dan prof. Kami sangat berterima kasih lah. Jadi sangat bermanfaat untuk kami dan first time join conference dalam talian. Walaupun tadi saya punya kajian kata lebih suka bersemuka tapi dalam untuk conference macam ni lebih suka lah untuk present dalam bentuk atas talian lah. Tapi kalau mengajar itu memanglah kita lebih suka bersemuka. Jadi insyaAllah lah harap dapat diteruskan lagi lah program seperti ini untuk kebaikan semua dah dalam musim pandemik begini lah. Okay, terima kasih. Okay. Ni mic apa? Mic. Dr. Nik mic tu. Okey, terima kasih dengan pandangan dan feedback daripada semua rakan-rakan akademik dan juga rakan industri dari pelbagai tempat. So saya harap conference ni menjadi titik mula lah untuk kita mengembangkan ilmu kita bukan sekadar secara bersemuka tetapi secara maya dan juga mungkin perkongsian kita ni mungkin dapat dimanfaatkan sekiranya kita boleh satu platform di mana kita boleh visible kan ataupun kita kata mengetengahkan ahli akademik kita yang tidak kurang hebatnya juga dalam
arena masing-masing. Bukan kita rasa kita kecil tetapi sebenarnya di luar sana pun memang sama saja dengan kita. Cuma kita perlu satu energi ataupun platform untuk kita membangunkan kemahiran dan skill kita dalam norma baru yang sekarang ni. Okey, cumanya saya mungkin ada nak buat perkongsian sedikit sebelum kita akhiri program kita. Sebenarnya kita mempunyai program di UMK ni. Ini daripada UMK. Kita ada program baru, Master Innovation and Design. So di mana Master Innovation and Design ni dia fokus kepada proses dan juga the fundamental approach macam mana kita nak buat ataupun sesuatu inovasi tersebut. Maksudnya dia di peringkat master. So saya mempelawa kepada semua kata pelajar ataupun pelajar juga yang dah gradua ataupun mungkin pensyarah sendiri yang ingin meneruskan pengajian dalam bidang master nanti di peringkat master, iaitu Master Innovation and Design. So alhamdulillah kita telah dapat kelulusan sementara untuk kita menawarkan program ini, dan program ini kita bakal menerima intake yang pertama pada bulan Februari nanti. So untuk maklumat lanjut mungkin boleh rujuk juga YouTube Dr. Nine TV, ada some promo kat situ yang saya letak, dan juga untuk keterangan lanjut boleh terus ke laman sesawang Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan Universiti Malaysia Kelantan atau singkatannya FTKW. Jadi dekat situ kita dah ada maklumat lengkap lah berkenaan dengan program. Jika berminat boleh terus berhubung dengan pegawai terbabit. Okey, saya rasa kita mungkin berada di penghujung dah ni. Saya pun ucapkan terima kasih dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Okey. Teruskan menyokong Dr. Nine TV. Terus menyokong Dr. Nine TV. Assalamualaikum dan selamat pagi jaya.